Saya tengok dalam TikTok tadi ada satu laki-laki dengan laki-laki sedang berpeluk. Suami dia orang putih, dia orang belah-belah kita lah, Nusantara. Suami dia Mak Saleh peluk. Kemudian dia tulis di bawah tu, sah juga akhirnya. Allah. Dia tulis tu, sah juga akhirnya. Makna daripada nikah dah, jantan dengan jantan. Boleh disebut tu, akhirnya sah juga. Agak-agak bila dapat anak? Ada orang bertanya kepada saya tentang hukum menyambut tahun baru. Tahun baru Masihi. Apa hukum dia? Haram ke? Harus ke? Makruh ke? Sunat ke? Apa? Di dalam Islam ni tuan-tuan, dia tidak lari daripada 5 perkara. Haram, harus, wajib, sunat, makruh. Dia tak akan lari daripada 5 benda. Haram ada dalil dia, harus wajib pun ada dalil dia, sunat pun ada dalil dia. Maka adakah kita ini menyerupai orang kafir, orang Kristian misalnya, apabila kita merayakan sambutan tahun baharu Masihi? Baik tuan-tuan yang saya hormati, tidak ada satu benda pun yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu perkara yang tak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada belakang, cuma malah kaji, malah cari, malah semak, malah siasat, tak jumpa. Kalau kita siasat, kalau kita belajar, kalau kita mengkaji, semuanya ada. Di dalam satu surah di dalam Al-Quran, nama dia Suratul Kahfi, surah gua. Al-Kahfi maknanya gua. Ashabul Kahfi maknanya pemuda ataupun ahli gua, pemuda-pemuda gua. Gua ni ada 2. Satu gua yang kecil, satu lagi gua yang besar. Yang kecil yang boleh muat 2 orang seorang, satu lubang di dalam gua, dalam gunung, lubang dalam gunung tu boleh muat seorang 2 orang, itu dipanggil sebagai ghar. Macam Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi dengan Abu Bakar duduk dalam satu lubang dalam gua, dalam gunung tu, dalam bukit tu, 2 orang je muat, maka dia dipanggil sebagai ghar. Kalau gua dia maknanya besar, kita semua boleh muat dalam dia, boleh duduk dalam dia, boleh tidur dalam dia, boleh buat rumah dalam dia, maka yang besar macam tu dipanggil kahfi. Dipanggil kahfi. Kalau sebut al-kahfi, maknanya gua yang anak-anak muda yang tidur di dalam gua tu, nama dia al-kahfi. Jadi malam ni dapat 2 ni cukup lah. Satu, kalau yang kecil nama dia ghar, kalau yang besar nama dia kahfi. Dapat 2 ni pun cukup lah. Boleh lah, boleh balik lah. Sekejap isteri tanya, apa abang belajar? Ghar, lubang yang kecil, ghar nama dia, kahfi yang besar. Yang lain abang balik lah. Kalau 2 ni pun tak dapat, kira leceh tak? Di dalam surah Al-Kahfi tu ada banyak perkataan yang Allah Ta'ala ulang-ulang. Di antara perkataan yang Allah Ta'ala ulang sebut di dalam surah Al-Kahfi ialah perkataan Rashda. Perkataan Rashda, cerdik, bijak. Ayat 10 surah Al-Kahfi tu, kalau kita baca 1 sampai 10, yang Nabi suruh kita baca untuk membuat persiapan di akhir zaman, nak mengelakkan daripada fitnah Dajjal, baca surah Kahfi 1 sampai 10. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Allah Ta'ala sebut perkataan rasyada. Allah kata am hasibta anna ashabal kahfi, apakah kamu menyangka bahawa kisah pemuda-pemuda gua warraqim dan ar-raqim kanu min ayatina ajaba, apakah kamu sangka cerita tentang mereka itu adalah terlalu ajaib? Adakah kamu menyangka mereka tidur dalam gua 300 tahun lebih itu perkara yang sangat ajaib? Kata Allah, banyak lagi perkara yang ajaib. Allah menempelak orang-orang Bani Israel yang cuba nak test Nabi Muhammad, nak tanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas Allah sebut tentang Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala sebut Ar-Raqim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim. Ar-Raqim. Ar-Raqim tu apa? Setengah ulama tafsir mengatakan Ar-Raqim ni tulisan di dinding. Tulisan di dinding. Cuma orang kita panggil dia khat. Tetapi kalau kita ambil pahat, kita ambil pemukul, kita pahat dia, dia tertulis di dinding gua. Maka tulisan yang di dinding gua itu dipanggil sebagai raqim. Boleh faham? Orang Melayu panggil rakam. Merakamkan album. Album tu dirakam suaranya dalam piring hitam. Merakamkan suara, merakamkan, diraqim dalam dia. Diambil pada bahasa Arab. Dia ada tekanan-tekanan dekat situ, akhirnya jadi piring hitam. Akhirnya jadi CD, VCD dan sebagainya. Dalam Quran disebut Ar-Raqim yang ni. Maka Ar-Raqim itu tuan-tuan boleh pergi ke dinding Ashabul Kahfi, dinding gua, dan tuan-tuan tengok tulisan-tulisan di dinding gua yang diukir. Yang diukir itu dipanggil sebagai Ar-Raqim. Tuan-tuan pergi ke piramid, tuan-tuan tengok tulisan yang dilukis, gambar-gambar dilukis di dinding-dinding piramid, dinding-dinding sejarah-sejarah yang lama tu dipanggil apa? Ar-Raqim, menceritakan tentang keadaan pada zaman itu. Baik, dalam ayat Al-Kahfi 1:10 tadi, ayat 10 Allah Ta'ala sebut. Sebab ada orang tanya, dia kata, Ustaz, Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi ayat 1:10 tapi tak ada tulis Dajjal pun. Tak ada pun ayat dalam 1-10 cerita tentang Dajjal, fitnah Dajjal, tak ada pun, Ustaz. Apa relevannya Ustaz ayat tu dengan Dajjal? Relevannya Nabi suruh baca. Yang tu. Dah Nabi suruh baca kan, banyak soal pasal apa? Dah pasal tak ada Dajjal, Ustaz. Kalau hang cari dalam Quran, tak ada satu pun perkataan Dajjal dalam dia. Yang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Dah Nabi cerita adanya Dajjal, adalah Dajjal. Tengok pada ayat yang ke-10 kamu dapat jawapan. Am hasibta anna ashabal raqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu jawapannya pada ayat 10. Ya Allah, atina min ladunka rahmah, kau berikanlah daripada sisi engkau kepada kami ya Allah kemuliaan ya Allah, dan berikanlah kami wahayyi lana min amrina rasyada, dan berikanlah kami daripada urusan engkau ya Allah petunjuk kebijaksanaan. Dua benda ni yang kita kena minta di akhir zaman. Dua perkara ini kita kena cari di akhir zaman. Pertama karamah, keduanya rusydan. Rusydan, kebijaksanaan dan kemuliaan. Maka daripada mana nak dapat kemuliaan, nak dapatkan rusydan ini, jalan lain tidak ada daripada ilmu. Bagaimana nak dapat ilmu? Jalan lain tidak ada melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan dapat petunjuk daripada Allah.
Maka bila orang tanya kepada kita, ni apa pula ni ustaz, duk sambut tahun baru ni apa hukum? Yang pertama, hukum dia haruslah. Selagi mana tak ada benda haram yang dilakukan dalam sambutan tahun baru. Macamlah kita sambut tahun baru Islam, hijrah. Hukum dia harus. Tak sambut pun tak apa. Malam 1 Muharram tu duk tidur di rumah, mat tak baca Yasin, mat kau tak sambut 1 Muharram ni pergi qasidah ke mat? Malah aku tak ada mood sejak Malaysia kalah 3-0. Dia tak sambut apa pun, berdosa ke dia? Tak berdosa, sebab hukumnya harus. Asalnya adalah harus. Tetapi cuba tengok pengisian dalam sambutan tahun baru. Apa pengisian dia? Kami sambut tahun baru Ustaz 2023 di masjid. Oh, buat apa? Kami buat sembahyang sunat. Kami buat sembahyang sunat 4 rakaat, 2 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sembahyang apa tu? Sembahyang sunat menyambut tahun baru. Ada tak? Tu imam jadi imam. Apa lafaz dia? Sahaja aku sembahyang sunat tahun baru 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu nama dia bapa bid'ah, nama dia. Mana ada sembahyang sunat sambut tahun baru? Hang gila ke apa ke? Kami baca Yasin. Mula-mula sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib kami baca Yasin. Lepas kami baca Yasin, kami buat sembahyang hajat. Minta supaya Allah pelihara negeri Melaka, Allah pelihara Malaysia, Allah pelihara keluarga kita. Lepas sembahyang hajat kami buat sembahyang Isyak. Lepas sembahyang Isyak kami baliklah. Itu sajalah sambutan tahun baru kami. Kalau macam tu tak ada apa, dapat pahala. Sebab baca Yasin dapat pahala. Sembahyang hajat dapat pahala, tak ada masalah apa. Masjid kami lain pula. Lepas sembahyang Isyak kami turun dataran sebelah. Buat apa pula? Kami buat majlis berselawat. Semua pakai baju putih Ustaz. Selawat ya ana Ustaz sampai pukul 12. Apa yang buat dalam tu? Selawatlah, selawat qasidah balik. Lagi babai tak? Babai ya ana babai tak? Tak apa, babai tak haram, sila. Tapi kalau hang sambut tahun baru, hang buat apa? Kami buat Ustaz, lepas sembahyang hajat, sembahyang Isyak, kami pergi ke dewan Ustaz, kami buat pesta mandi buih. Siapa yang join? Tok imam, tok siap, pengurusi majlis. Yang tu haram. Bercampur lelaki perempuan, minum arak, buat konsert, nyanyi tak tu halal, yang tu kompong haram. Serupalah kita sambut hari hijrah 1 Muharram. Apa yang awak buat? Kami buat bacaan doa akhir tahun dan doa awal tahun, selepas maghrib, sebelum maghrib. Lepas tu sembahyang. Lepas sembahyang maghrib kami baca Yasin. Lepas tu kami buat sembahyang hajat. Lepas tu kami sembahyang Isyak. Lepas tu kami buat sembahyang tasbih. Habis sembahyang tasbih kami balik Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Dapat pahala lah. Baca doa kan pahala. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Udu'uni astajib lakum. Silakan berdoa. Doa tu dapat pahala. Sembahyang hajat dapat pahala. Sembahyang dapat pahala. Silakan. Kami tambah lagi Ustaz. Apa yang tambahnya? Selepas kami buat sembahyang tasbih, kami buat konsert tahun baru pula. Konsert apa pula? Biasa kami panggil penyanyi dandut. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah hang cakap. Walaupun hang sambut satu Muharram, tapi kalau ada unsur haram, tetap haram juga. Asas kepada dia adalah harus. Bagaimana kita nak bawa dia? Adakah bawa kepada nak jadi pahala ataupun nak mengisinya dapat kepada dosa? Yang tu menentukan. Yang kedua, di dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala cerita tentang pemuda-pemuda di dalam gua yang tidur 300 tahun. Mereka tidur di dalam gua 300 tahun. Allah sebut tu. Mereka tidur di dalam gua 300 tahun. Dan ditambah 9 tahun mengikut kiraan kamu. Nampak?
Balik sekali lagi cari ayat tu. Maka mereka tidur dalam gua tu 300 tahun dan ditambah 9 tahun mengikut kiraan kamu. Ada dua jenis kiraan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Satu 300 tahun, satu lagi 309 tahun. Tuan-tuan, kalender Islam, kalender hijrah. Kalau umur tuan-tuan sekarang 100 tahun, mengikut kalender orang putih, agak-agak kalau ikut kalender takwim hijri, tuan-tuan umur berapa? 103 tahun. Kalau tuan-tuan kalender orang putih sekarang umur dia 50 tahun, maknanya tuan-tuan sekarang sudah berusia lebih daripada 51 tahun. Tu beza. Orang putih kalender dia 365 hari, kalender hijri 354 hari. Bezanya adalah 11 hari. Kalau 100 tahun, dia ada beza berapa? Tuan-tuan kira tengok. Kalau 100 tahun, dia ada beza berapa dah? Ada perbezaan dia 3 tahun. 100 tahun Masihi bersamaan 103 tahun kalender hijri. Kalau umur tuan-tuan sekarang 100 tahun, maknanya tuan-tuan ni dah lebih 103 tahun sebenarnya. Saya ni umur dah 50 tahun. Kalau ikut kalender hijri, dah umur saya mencecah hampir 52 tahun. Jadi jangan duk perasan muda. Kalau tuan-tuan sekarang umur 98 tahun, sebenarnya tuan-tuan dah berusia 100 tahun. Masya Allah. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan bahawa dua kiraan yang Allah pakai. Mereka tidur di dalam gua 300 tahun dan mereka ditambah 9 tahun mengikut kiraan kamu. Yang kalender menggunakan Samsiah pun Allah pakai, kalender menggunakan Qamariyah, bulan pun Allah pakai. Maka kalau tuan-tuan kira hari ni 30 Disember, boleh pakai. Kalau tuan-tuan nak pakai Jamadil Akhir ke Rejab Syaban pun, boleh pakai. Jadi jangan kata pula bila kita pakai Disember, kita jadi haram, jadi Kristian pula. Tak. Yang haram, yang merayakan perayaan mereka. Kalau nak kira kalender, tuan-tuan, kalender dalam dunia ni bersepah-sepah. Ada kalender lunar, ada kalender bulan, ada kalender matahari. Ada kalender orang Cina, ada kalender orang Hindu. Macam-macam bentuk kalender. Tuan-tuan nak pakai yang mana? Bulan ada tuan-tuan. Tetapi kita orang Islam. Orang Islam terkait dengan ibadat. Dan ibadat orang Islam terkait dengan tarikh bulan. Maka kalender yang paling hampir dan patut kita gunakan ialah kalender hijri. Berpuasa bulan Ramadan. Mai bulan orang putih, tuan-tuan nak puasa bulan berapa? Mana ada tetap bulan puasa? Bulan Mac, bulan puasa. Mana ada? Mai nak buat haji bulan Zulhijjah, Zulqaidah apa semua tu, itu dah dipanggil musim-musim haji dah. Zulhijjah. Nak buat korban bila? 10, 11, 12, 13. Semuanya berkaitan dengan bulan dalam Islam. Nak berkait dengan puasa Ashura, hari Ashura 10 Muharram, 1 sampai 10 Muharram. Dia berkaitan dengan bulan. Nak dikira Syawal, bermula daripada bulan. Maka orang Islam hidup dia adalah untuk ibadat. Inna solati wa nusuki. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku untuk Tuhan.
Maka nak menentukan ibadat orang Islam, salah satunya dia datang daripada kalender. Dia mari bulan Rajab, dia mari bulan Syaban, dia mari bulan Ramadan, sat lagi dia mari bulan Syawal. Setiap bulan-bulan ni tuan-tuan ada kiraan untuk ibadatnya. Ada awal bulan, ada tengah bulan, ada hujung bulan, ada puasa putih. Mengikut kepada bulan. Sebab itulah kalender mengikut kepada bulan. Hari ni berapa hari bulan? Hari bulan. Kita takkan tanya hari ni berapa hari matahari. Kita takkan tanya. Dia adalah bulan. Untuk penentuan sembahyang dia kira kepada jam. Jam pula dia kira kepada pergerakan matahari. Dua benda ini tuan-tuan takkan berlari. Matahari takkan lari, bulan takkan lari. Kiraan bulan tetap 15 hari bulan dia akan mengambang. 16 dia mula turun sampailah hilang. Sampailah akan nampak pula hilal. Hilal tu ialah anak bulan. Matahari tak payah teropong. Memang dia akan keluar masuk. Dia tak pernah jadi anak matahari. Tetapi bulan, dia akan jadi anak bulan. Nama dia hilal. Dia akan menjadi bulan yang mengambang. Nama dia qamar. Dia akan jadi itu tuan-tuan. Matahari tak akan jadi anak bulan, matahari tak akan jadi matahari mengambang. Dia tak ada tuan-tuan. Tak ada istilah kita. Nampak gayanya matahari mengambang ni. Mana ada tuan-tuan. Bulan mengambang betul. Maka kiraan matahari untuk ini. Kiraan bulan untuk ini. Masing-masing adalah guna masing-masing. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tak payah gaduh-gaduh. Pak saya nak kira bulan mana, nak kira kalender mana. Pulang pada tuan-tuan. Yang kita tak mau gantung dekat rumah kita kalender kuda. Itu tak payah. Dulu-dulu kalender kuda. Bila nak race kuda, gantung kat rumah. Sekarang dah ustaz-ustaz, sekolah-sekolah, masjid-masjid, pejabat agama dah buat dah kalender Islamik. Tak ada lagi dah race kuda. Kalau tidak ada bandar saya dalam kalender tu. Ipoh race day, JB race day, Penang race day. Dengan bangganya tuan-tuan. Ipoh ada juga hari lumba kuda tempat saya. Lah kita tolak kalender kuda tu, kita gantung hak lainnya. Cantiknya tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya tentang Rushda tadi ni tuan-tuan. Ataupun Rushdan tadi ni. Kita dah masuk kepada akhir tahun. Nak masuk kepada awal tahun. Apa yang kita minta? Allah jawab surah Al-Kahfi ayat 10. Dua benda yang kamu kena minta pada Allah. Pertama, kemuliaan. Kedua, kecerdikan, kebijaksanaan, petunjuk. Nama dia Rushda. Kenapa? Kerana umat Islam semakin hari semakin tidak dimuliakan. Umat Islam semakin hari semakin orang tidak ada hormat. Orang tak kisah. Saya semalam ceramah di Cameron Highland. Malam ni saya ceramah dengan tuan-tuan. Malam ni saya balik ke Ipoh. Besok pagi ada 18 buah bas akan datang melawat sekolah saya. Habis tengah hari saya patah balik ke tempat tuan-tuan. Kemudian lepas malam besok saya duduk di Kuala Lumpur. Ada program di Kuala Lumpur. Patah balik tuan-tuan. Jalan tak habis-habis. Hari Selasa, hari Rabu, saya tak payah berjalan dah. Saya duduk dalam rumah tuan-tuan. Tanyalah ustaz 6.30 pagi siaran langsung. Buka TV jumpalah saya. Apa yang saya nak cerita? Seronoknya duduk di Malaysia. Malam ni saja kuliah maghrib agak-agak sedang berjalan serentak berapa ribu tempat. Pernah tuan-tuan kira
Serentak ni di Malaysia, Semenanjung lah. Serentak kuliah maghrib ni agak-agak berapa ribu tempat. Masjid saja ada 6,800 buah masjid. Surau saja ada 18,000 buah surau. Agak-agak malam ni kuliah maghrib berjalan berapa tempat? Tak tahu. Tak nak ambil kira tak. Cuma 6,000 campur 18,000, 25,000. 6,800 lebih, 18,000 lebih, maknanya ada 25,000 surau dan masjid seluruh Malaysia. Kalaulah mereka buat kuliah maghrib malam ni serentak, 25,000 majlis ilmu berjalan sekarang. Dan 25,000 asatizah sedang duduk ceramah sekarang. Negeri yang paling banyak sekali masjid, negeri Sabah. Melaka ada berapa? Berapa buah Melaka? Perak ada 600. Kalau Melaka mengalahkan Perak, masjid banyak, kira hebat. Kita butuh 10,000 ya kuliah maghrib malam ni. Berapa ribu yang sedang mengikuti pengajian. Ada yang masjid yang penuh macam tuan-tuan. Ada masjid tinggal 5 orang. Ustaz duk mengajar 5 orang. Tu pun 3 pekak, 2 kencing tak lawan. Turun naik. Berapa ribu tuan-tuan. Yang saya nak cakap pada tuan-tuan, inilah Malaysia. Sejak puluhan tahun yang lepas. Tuan-tuan cuba pergi dalam dunia ni. Mana ada masjid Malaysia macam Malaysia ni buat kuliah. Mehbang kata saya. Tuan-tuan pergi Mekah pun tak ada tuan. Kita duduk sembahyang kat Masjidil Haram, ada pengajian ada mengajar situ. Pergi luar bila tu. Habis sembahyang, doa pun tak ada, zikir pun tak ada, balik. Pergi buka kedai kurma, pergi buka kedai minyak wangi, masjid kosong saja. Yang kita di Malaysia ni tuan-tuan, Masya Allah. Tu nama dia kemuliaan. Allah kata, minta supaya Allah berikan kemuliaan. Jangan sampai hilang kemuliaan. Kita takut tuan-tuan kemuliaan yang Allah bagi pada kita. Boleh azan, boleh jamaah, boleh berkuliah, boleh buat korban. Apa mulianya kita nak sembahyang jemaah tak boleh? Apanya mulia tuan-tuan nak buat korban tak boleh? Ada negara yang saya pergi buat korban. Boleh. Kambing sahaja. Lembu tak boleh. Unta lagi tak boleh sebab mereka tak ada unta. Akhirnya mereka terpaksa buat korban di negara lain. Ada tempat boleh buat korban, tapi tak boleh buat di khalayak ramai. Buat dalam bilik khas. Orang lain tak boleh nampak, tutup. Kenapa? Jadi isu hak asasi binatang. Hak asasi binatang kata dia. Ni memalukan binatang, kena sembelih depan orang ramai. Kita hari ni buat korban buat. Saya takut tuan-tuan bila kita tak jaga kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Lama-lama dia jadi rosak. Di Malaysia kaki tangan kerajaan boleh pakai tudung, tutup aurat. Di pejabat dia orang ada masjid, ada surau. Baru ni satu orang pekerja kilang datang jumpa saya, nak ziarah saya. Orang kerja kilang. Saya tanya, di kilang ada pengajian? Bukan kata pengajian ustaz. Di kilang kami dibenarkan sembahyang Jumaat di kilang. Bayangkan. Di kilang boleh sembahyang Jumaat. Saya tanya besar kan? Oh besar surau ustaz. Kilang buat. Kilang ni siapa punya? Jepun punya. Loh. Habis tu, Jabatan Agama, Jabatan Mufti benarkan buat. Pekerjanya ramai ke? 3,000 orang Ustaz. Oi, hak Islam saja berapa persen? Subhanallah. Masih lagi ada penghormatan kepada umat Islam. Kalau kita berpecah belah, kehormatan ini saya takut akan hilang. Kerana Nabi sebut di akhir zaman, kita akan menjadi tempat tumpuan musuh-musuh Islam. Habis. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha.
Mereka akan datang mengerumuni kamu macam mana kamu datang mengerumuni talam hidangan. Talam duduk tengah-tengah, kita makan ramai-ramai. Pakak duduk ambil makanan. Umat Islam jadi makanan. Yang ni ambil nasi, yang ni ambil daging, yang ni ambil sayur, cicak dengan timun, cicak dengan sambal pula. Umat Islam jadi macam tu. Umat Islam jadi lauk. Maka sahabat bertanya, adakah orang Islam sedikit pada masa itu ya Rasulullah? Dia kata dah. Nahnu yawma idzin katsir. Pada masa itu kita ramai. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi ramainya kamu macam umat waktu dilanda buih, umat buih waktu banjir. Sail tu maknanya buih waktu banjir. Nabi tak sebut buih sabun, Nabi sebut buih banjir. Kalau buih sabun kita nak, mandi tak ada buih tak puas. Sabun tak ada buih tak puas. Basuh pinggan tak ada buih tak puas hati. Kita nak buih banyak basuh pinggan. Tapi kalau banjir, buih banyak pun tak mahu. Seronoknya banjir, buih banyak pula otak. Tak ada siapa nak banjir lah. Bila tak nak banjir, buih banjir pun orang tak mahu. Umat Islam banyak tapi macam buih di kala banjir, tak ada faedah. Kemudian kata Nabi, kamu akan ditimpa dengan satu penyakit. Nama dia apa? Al-Wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apakah dia penyakit wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia dan takut kepada mati. Inilah dua penyakit yang menghilangkan kemuliaan kita di akhir zaman. Apa dia? Pertamanya cinta dunia. Bila cinta dunia, halal dan haram tak dipeduli. Rasuah jalan, menjual agama jalan, janji aku dapat apa yang aku nak. Dia sanggup gadai agama dia, janji dia sanggup buat apa benda pun, janji dia dapat. Saya tengok dalam TikTok tadi ada satu laki-laki dengan laki-laki sedang berpeluk. Suami dia orang putih, dia orang belah-belah kita lah, Nusantara. Suami dia Mak Saleh peluk. Kemudian dia tulis di bawah tu, sah juga akhirnya. Allah. Dia tulis tu, sah juga akhirnya. Makna daripada nikah dah, jantan dengan jantan. Tak menikah di Malaysia lah, tak menikah di Indonesia, menikah di Eropah. Nak menikah di tempat kita ni tak diiktiraf jantan dengan jantan, tapi menikah dekat Eropah. Boleh disebut tu, akhirnya sah juga. Agak-agak bila dapat anak? Jantan dengan jantan, bila lah nak mengandung kan? Pak siapa yang boleh menikah jantan dengan jantan? Cinta pada dunia. Cinta pada nafsu, halal. Cinta kepada dunia, halal yang haram. Sampai ada yang bela anjing dalam rumah. Buat live lagi, anjing duduk main kat rumah. Pasal apa hang bela anjing? Dia kata anjing ada faedah. Hari tu hilang tanah runtuh, anjing cari jumpa. Yang tu anjing yang disuruh, yang diharuskan bela. Anjing pemburu diharuskan bela. Anjing yang menjaga harta dibolehkan bela. Anjing yang menjaga kebun dibolehkan bela. Anjing yang dijadikan sebagai satu senjata untuk peperangan dibolehkan. Anjing yang membantu orang buat kerja harus. Bomba bela anjing, polis bela anjing untuk cari dadah, untuk cari mayat, silakan. Islam tak pernah larang pun. Yang hang bela anjing ni untuk apa? Kawan bermain, berjalan di padang bawa anjing. Anjing pula jenis hak pendek, bulu lebat tu, jalan gede-gede. Comelnya cute. Cute, nak ingat kucing kan? Saja-saja nak pegang. Saja-saja nak pegang pasal apa? Hang bukan doktor nak rawat dia. Hang bukannya bomba nak pegang dia. Saja-saja nak pegang, najis pasal apa? Dia najis yang paling berat. Nama dia mughallazah.
Najis paling berat. Ada najis yang ringan, nama dia najis pertengahan, mutawassitah. Ada hak paling ringan, nama dia mukhaffafah. Babi dan anjing paling berat. Hang boleh pegang anjing, cium anjing ni, tidur dengan anjing dalam rumah. Dia najis paling berat. Kena samak lagi. Tak apa salah anjing ustaz? Najis. Hang faham najis? Daripada hang pegang anjing, baik hang pegang tai. Pi berak dalam pinggan, duk pegang. Apa tu leha? Tai. Tai apa? Tai aku lah aku pegang. Pegang tai tak payah sama. Pegang anjing hang kena sama. Daripada pegang anjing, baik pegang tai. Buat kempen pegang tai buat ramai-ramai pergi padang. Dulu kan ada buat kempen pegang anjing. Pakak duk bawa orang Islam, pakak duk bawa anjing di padang, pakak duk main semua buat kempen pegang najis mughallazah. Buatlah kempen juga pegang tai orang. Hak ni bola mangkuk siang, hak ni bola tapawai. Tak reti bahasa tak. Bila manusia cinta kepada dunia, halal jadi haram, haram jadi halal. Perebutan kuasa akan berlaku. Harta semakin banyak, maka manusia sanggup menggadai macam-macam. Dan yang kedua kata Nabi SAW, wa karahiyatul maut, tak mau mati. Penyakit benci pada mati. Karahah benci, tak suka, takut mati ni tak mau jangan sebut mati. Aku nak hidup lagi. Akhirnya bila dia hidup tuan-tuan duk perasan lambat lagi nak mati, maka dia jadi busuk. Dia jadi hilang kemuliaan dia sebab dia sanggup buat macam-macam. Sebab dia perasan dia lambat lagi nak mati. Tuan-tuan yang saya hormati, punca yang pertama. Sebab tu saya katakan tadi, jom di akhir zaman ni kita minta kemuliaan daripada Allah. Bagaimana nak dapat kemuliaan daripada Allah? Beribadahlah kepada Allah. Hidupkan masjid kita. Saya duk susah hati tuan-tuan duk tengok video-video daripada negara China ni, saya takutlah. Pakai duk tunjuk perasaan, duk buat lockdown. Yang duk pingsan tengah jalan, yang duk mati tengah jalan, dia terbit pula dah. 2 tahun lebih tak keluar gambar tu, ni dia main pula dah. Lockdown di China. Jangan duk berjangkit kat Melaka sudah. Tak pergi Malaysia pula lockdown. Jepun dah tak bagi masuk dah pelancong Cina. Sekat terus. Bila tunjuk perasaan di China, marah kerajaan mereka buat total lockdown untuk zero COVID. Rakyat dia mula memberontak. Bila rakyat dia memberontak, China longgarkan balik. Bila China longgarkan, maka mereka ni pakat bawa beg nak jadi pelancong. Tak mau duduk di China pasal nak buat lockdown. Agak-agak negara mana yang dia nak sampai? Bagi jawapan tengok. 10 negara yang menjadi tumpuan mereka, negara apa? Jawablah. Malaysia. Negeri yang banyak pelancongan, negeri apa? Jawab buat ni. Kita harap kepada kerajaan yang bijaksana, yang tegas, tutup pintu sempadan untuk negara China. Kami tak mau lagi jadi macam dulu, nak sembahyang 6 orang yang satu masjid. Kunci pintu pagar tu. Nak sembahyang Jumaat. Jaga punya garam, balik, tak boleh sembahyang. Bergaduh dengan jaga tu. Nak sembahyang. Tuan-tuan nak lagi macam tu? Sedepar belah kanan, sedepar belah kiri. Allahu Akbar. Punya jauh punya sembahyang. Belajar daripada yang lepas. Jangan ulang balik benda tu. Belajar daripada pandemik yang lepas. Tuan-tuan dah kena buat imun dalam diri tuan-tuan. Dah kena start makan makanan yang boleh menaikkan imuniti badan tuan-tuan. Supaya tak jadi batuk, tak jadi selsema, tak jadi apa.
Ni hak kecoh di China ni, mereka jolok hidung, jolok mulut tapi negatif. Tiba-tiba keras mati. Sudah. Dia duduk ada dalam paru-paru dah. Jadi sebelum nak sampai, yang paling saya seronok tuan-tuan, gelombang COVID-19 dijangka menaik semula selepas tahun baru Cina. Tahu pula tu, itu yang pelik. Kalau dah tahu dia nak mari lepas raya Cina, stop. Tiada perayaan tahun baru. Duduk di rumah masing-masing. Macam raya puasa kita hari itu. Polis buat rondaan. Tengok siapa yang kasut banyak, tahan. Dulu kita raya tuan-tuan, kasut banyak depan rumah pun mereka kira 1, 2, 3, 4. Stop daripada sekarang. Ekonomi kita baru nak naik. Orang nak kerja baru nak dapat duit. Kelang-kelang baru nak beroperasi. Pelancongan baru nak naik. Tiba-tiba kalau main lockdown balik, apa nak jadi tuan-tuan? Berapa ramai yang bunuh diri selama 2 tahun yang lepas. Kesan daripada lockdown kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata, minta jadi cerdik itu. Allah gunakan perkataan rushdan, cerdik. Dan kena tengok negara-negara yang cerdik. Jepun awal-awal lagi tutup. Visitor from China? No. Balik. Habis, tutup buku. Jangan ulangi balik. Sebab kita akan menaikkan pengesanan demam di semua pintu masuk ya, pengesanan demam. Tuan-tuan tahu tak, depa jolok hidung negatif tu. Hang nak buat sensor dekat airport tak jadi dia. Kalau jolok hidung pun negatif, bayarkan sensor yang kita dah lalu kat airport tu, lagi tak nampak apa. Kita sendiri, negara kita sendiri. Dan kita yakinlah tuan-tuan, insya-Allah Allah pelihara kita. Sebab tu di hujung di ayat ini Allah Ta'ala sebut kebijaksanaan. Rushdi, rushdan, mursyid, rasyidi, semua diambil daripada perkataan ini. Rasyidah, Rasyid, nama dia ialah bijak, cerdik, petunjuk. Maka tuan-tuan, di saat-saat akhir zaman ini, Allah suruh kita baca surah Al-Kahfi, Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Salah satu ayat itu ialah jadilah orang yang bijak, orang yang cerdik. Dan saya katakan tadi, orang yang cerdik itu nak dapat daripada mana? Nak dapat daripada ilmu. Satu benda banyak makna, satu benda banyak perkataan. Contoh, satu perkara, nama dia mati. Mati. Apa tu? Mayat. Kenapa dia jadi mayat? Dia mati. Orang yang mati, pelbagai nama diletak pada orang mati. Satu, mati. Siapa tu? Ada orang mati ke? Kita tak kenal pun. Ada orang mati ke? Ada orang mati. Kalau kita tak apa nak kenal, kita gunakan perkataan mati. Kalau aksiden, 2 terbunuh dalam satu kemalangan jalan raya. Terbunuh pula dia. 32 terkorban di dalam kejadian tanah runtuh. Terkorban pula dah. Hak jenis mati tragis ni nama dia terkorban. Nampak? Entah. Kalau raja ke, mangkat pula. Kalau Nabi, wafat pula. Padahal mati. Kalau orang tu orang yang baik sikit, meninggal dunia. Ustaz Kazim meninggal dunia. Jarang orang sebut Ustaz Kazim mati. Jarang. Ustaz Kazim meninggal dunia. Okey. Nampak? Kalau dia tu orang yang kita sayang, kita tak sebut mati. Kita sebut dah tak ada. Kita telefon mak kita. Mak, Abang Bidin dah tak ada. Dia ke mana? Matilah mak bodoh timur ni. Nampak?
Kalau dah kita sayang, kita panggil udah tak ada. Dia dah tak ada. Maknanya kita sayang dekat dia. Ayah, mak dah tak ada. Nampak tak? Kalau kita benci, mampus. Bila dia nak mampus? Itu benci tak tuan-tuan? Perkataan dia banyak, perbuatan dia satu, mati dia. Begitulah dengan rusdan. Bijak, cerdik, macam-macam. Pertama, dia dipanggil alim. Dia orang alim. Dia orang bijak. Dia orang pandai. Dia orang berilmu. Dia orang cerdik. Satu benda tapi banyak perkataannya. Dia orang pandai. Pandai. Sebab apa dia pandai? SPM straight A. Pandai. Tapi belum tentu bijak. Berapa ramai yang pandai kena tipu dengan scammer. Pensyarah universiti pandai tak? Kena tipu dengan scammer 500 juta. Bercinta dalam internet 500 juta. Dia tak bijak. Dia kena bijak. Bijak saja pun tak betul lagi. Dia kena tambah lagi. Cerdik lagi tuan-tuan. Sebab tu dalam ayat ini Allah tak kata mimma alimta ilman. Dia tak sebut benda itu. Dia sebut alimta rusydah. Kau bagi kepada aku pandai, kebijaksanaan. Nabi Musa orang paling pandai zaman dia. Dia nabi. Orang tanya dekat dia, siapa yang paling pandai? Wahai Nabi Musa. Aku nabi. Allah tegur dia. Ada lagi, kamu pergi cari satu laki-laki, pergi belajar dengan dia. Nabi disuruh belajar dengan dia. Kenapa? Kerana hak Nabi Musa disuruh belajar tu, dia ada satu nama, mursyid rusydan. Nama dia Nabi Khidir alaihissalam. Dia bukan Nabi macam Nabi Musa. Dia bukan Rasul macam Nabi Musa. Dia bukan Rasul. Dia Nabi Khidir. Dia bukan Rasul. Untuk dia ya. Tapi Allah kata dekat Nabi Musa, pi cari dekat dia. Majma'al Bahraini. Di pertemuan dua lautan. Dia duduk di situ. Pi mengaji dengan dia. Nabi Musa datang. Dia tanya pada Nabi Khidir. Dia kata apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Boleh tak aku ikut engkau? Boleh tak? Attabi'uka, aku ikut kamu. Dan bila aku ikut kamu ni, boleh tak kamu ajar kepada aku menjadi ilmu yang petunjuk kepada aku? Subhanallah. Maka tuan-tuan, di zaman akhir ini, tuan-tuan kena cari ilmu yang boleh memberikan petunjuk kepada tuan-tuan. Yang kita duk mengajar fardu ain, yang kita duk mengajar apa semua tu, alhamdulillah, tambahkan lagi ilmu-ilmu lain. Untuk menghadapi saat-saat yang dikatakan dunia akhir zaman. Contoh, saya ni ustaz tapi ilmu tak ada. Duk ulang benda tu untuk ustaz apa? Ngaji tak ada, pandai pun tak, ilmu pun tak banyak. Tak ada ilmu. Sekadar jadi penceramah aja saya. Ilmu tak ada. Habis tu kalau tak ada ilmu, yang ustaz ceramah buat apa? Saya berceramah bukan sebab saya alim. Saya berceramah sebab saya Muslim. Sebab Allah kata orang Islam kena berdakwah. Kalau nak tunggu alim baru nak berdakwah, mampu sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nak tunggu jadi alim baru nak sampai, jenuh tuan-tuan. Saya juga guru besar sekolah. Ya juga. Saya juga pelakon. Saya juga penyanyi.
Saya dah ada single dengan KRU. Tuan-tuan tak ada lagi. KRU, tuan-tuan. Jangan kau lafazkannya. InsyaAllah 2-3 bulan nanti saya akan masuk studio. Buat apa Ustaz? Buat album. Fully album. Bukan single. 10 buah lagu. Oh Ustaz jadi penyanyi pula. Menyanyi, ceramah tak boleh, kita menyanyi. Dan saya juga pelakon. InsyaAllah filem saya dah buat dah minggu lepas, dubbing. Memasukkan suara dalam filem. Satu hari lah duk dubbing. Nak buat dubbing suara. Mula-mula suara saya lah. Kisah ini, kisah yang tiada kena mengena dengan hidup atau yang telah mati. Tetapi ianya diambil daripada kisah real. Dari mulut Ustaz Kazim sendiri. Koma tak percaya. Lantak koma lah. Zim Allah Kazim. Ui, nak masuk dubbing tu tuan-tuan. Berpuluh kali baru masuk. Tak mau tuan ni nak berlakon susah. Apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan? Dalam filem kita ni, di belakang ni ada skrin. Ni nama dia white screen. Di belakang kita ni, kalau tuan-tuan buang white screen, tuan-tuan akan jumpa green screen. Saya berlakon, pakai baju rimau, berlakon dalam hutan. Padahal yang saya berlakon tu dalam studio. Tak ada hutan pun. Daripada mana datang hutan? Daripada green screen. Komputer menggunakan teknik green hijau ni, screen hijau ni, dia buat seolah-olah saya dalam hutan. Ni sekarang ni duk kecoh tentang filem Avatar. Tak muka panjang, badan panjang, Avatar. Yang itu semua screen. Mereka duduk dalam studio, pakai alat, duduk berlakon macam rimau jalan. Lalu komputer, grafik semua ni tuan, dia ubah tuan-tuan. Duduk di dalam laut, duduk di dalam gua, duduk di dalam hutan. Kita tengok, betul. Maka kata Allah, kamu jadilah orang bijak. 20 tahun dulu, saya baca khutbah. Masa tu saya imam masjid. Saya merangkap timbalan pengurusi masjid. Saya baca khutbah. Habis sembahyang Jumaat, saya nak balik rumah saya, ada 4-5 orang. Persatuan Pengkaji UFO tahan saya dekat tangga. Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz dalam khutbah, Ustaz ada sebut tentang UFO. Ya. Ustaz tak percaya ke UFO tu ada? Tak. Kami mengkaji UFO, Ustaz. Kami daripada Persatuan Mengkaji UFO. Ada tak? Saya tanya dekat dia, dah berapa tahun dah buat ahli persatuan? 10 tahun. Pernah tengok ada UFO depan mata? Tak pernah tengok. Bukankah ada ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang kehidupan? Quran sebut jelas-jelas bahawa manusia adalah makhluk paling istimewa sekali. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di bumi. Allah Ta'ala kata, Allah yang memuliakan anak cucu Adam. Dia yang angkut manusia ni di darat dan di bumi ni dengan pengangkutan. Kalau abang kata UFO tu lebih canggih daripada manusia, mana abang nak letak ayat ni? UFO terbang, jet tak boleh hambat. UFO terbang, radar tak boleh kesan. UFO terbang, tiba-tiba aja dia hilang. UFO terbang, tak dapat langsung dikesan. Maknanya dia lebih canggih daripada manusia.
Kalau dia lebih canggih daripada manusia, abang dah menolak satu ayat dalam Quran. Allah kata manusialah yang paling hebat dalam dunia ni. Baik di darat, baik di bumi, dia nak terbang ke, dia nak apa ke, itu kemuliaan yang Allah bagi pada manusia. Allah tak bagi pada makhluk lain. Kenapa abang tak jadi cerdik? Al-Quran ni lah nak jadikan kita rusdan, cerdik. Dulu mereka buat Neil Armstrong mendarat di bulan. Presiden Amerika boleh telefon ke bulan. Hello Armstrong, ayo. Cuba tuan-tuan telefon tengok sekarang. Kalau dulu tahun 68 orang boleh telefon ke bulan, takkan tahun 2023 orang tak telefon ke bulan? Cik fikir. Fikir itulah dipanggil rusdan. Ilmu yang kita kena ada untuk menghadapi dunia akhir zaman ialah ilmu tentang kebijaksanaan. Kerana manusia boleh memanipulasi pemikiran manusia yang lain menggunakan teknologi. Tuan-tuan ambil video saya tengah bercakap ni, tuan-tuan boleh ubah pergerakan saya, tuan-tuan boleh bercakap, buat benda yang lain. Tadi saya tengok dalam satu video, dia sebut di situ the real sound of Michael Jackson. Jackson pun menyanyi, bidik, dia menyanyi. Orang komen, this is not vocal of Michael Jackson, this is your father's grandfather voice. Dia edit tuan-tuan. Dia edit suara Michael Jackson tu, dia buang suara Michael Jackson, dia bubuh gambar tok dia. Bedek. Bedek apa faham bedek? Malah gambar orang mati pun makcik, dia boleh bagi bergerak. Gambar arwah suami kita dah mati 40 tahun. Dia boleh bagi proses, gambar tu ada warna, cantik punya. Gambar tu 50-an ada warna. Sebelah gambar kita, dia ambil gambar dekat kedai gambar Ahwat. Kedai foto Ahwat. Ambil gambar. Pi dekat dia, komputer tu boleh buat gambar makcik ada warna, gambar pakcik ada warna, masuk dalam satu lagi aplikasi, gambar arwah suami boleh bercakap. Lama. Ayah, ya Allah, ayah apa mau gambar tu dia bagi bergerak. Nabi sebut dah benda-benda ni akan berlaku di akhir zaman. Tapi sayang tuan-tuan, manusia hari ni tak mau siasat betul-betul apa yang dia tengok, apa yang dia kaji, apa yang dia dengar. Akhirnya berlakulah fitnah. Dia tengok, dia dengar, dia baca, dia tak siasat, dia tak kaji, akhirnya rosak. Berhati-hati tuan-tuan, kita dah masuk tahun baru. Berhati-hati. Kadang-kadang orang tu tak kata, kita kata, dia kata. Akhirnya kita berdosa. Dia tak kata, tapi ada orang yang tulis dalam TikTok, orang ni kata, kita pun dengar. Oh, kita kata, dia kata. Padahal dia tak kata. Akhirnya kita berdosa. Pasal kata kat dia. Jadi cerdik. Tolong tuan-tuan, di akhir zaman ni, tolong jadi cerdik. Bagaimana nak jadi cerdik? Jawapan dia tuan-tuan ialah ilmu. Sebab apa yang saya sebut macam itu? Sebab Nabi SAW sebut. Di akhir zaman kata Nabi, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilma wa yukthuru fiha al-harj. Kata Nabi, apabila hampirnya kiamat, akan berlakulah hari-hari kejahilan berleluasa. Ilmu akan dihilangkan dan banyaknya berlaku pertumpahan darah. Dan sekarang kita nak masuk tahun baru, apa benda yang akan kita jumpa? Hak tiga benda ni. Pertama, akan banyaknya berlaku hari-hari kejahilan. Orang akan menonjolkan kejahilan.
terang-terang secara kejahilan akan ditonjolkan. Nabi sebut sampaikan nak jadi imam, tak ada siapa nak jadi imam. Akan berlaku satu zaman orang sudah berbaris menunggu siapa nak jadi imam, seorang pun tak nak jadi imam. Orang tak tahu dah nak jadi imam. Ditolaknya orang yang pakai jubah jadi imam. Syekh, entah jadi imam. Betul. Serta merta batuk. Tadi tak batuk. Tolak jadi imam, batuk tu. Din, kamu balik pada umrah, kamu dah jadi imam kejap. Aku COVID, lari semua orang, tak ada siapa yang tinggal, tuan-tuan. Ini yang akan berlaku satu hari nanti, tuan-tuan. Yang keduanya, apa yang akan berlaku kepada kita? Ilmu akan dihilangkan. Ulama-ulama akan mati. Ada 3 benda yang Nabi takut di akhir zaman. Pertama, kasural mal. Harta jadi banyak. Bila harta jadi banyak, fayatahassadu, maka akan berlakulah hasad dengki. Bila dah banyak berlaku hasad dengki, fayuqtatilu, banyaklah berlaku pembunuhan. Tuan-tuan, harta sekarang semakin banyak dan semakin orang duk berebut. Yang tuan-tuan duk tengok di Ukraine, tuan-tuan duk tengok di Rusia tu, jangan duk kait dengan hak Islam. Ada yang kata dah Putin inilah pejuang Islam. Bila ada Islam? Kita hari ni asal klaim ni terus Islam tu. Tengok mapai je tuan-tuan pakai jubah, mapai ni Islam lah. Dia tengoknya Neymar pegang handphone. Neymar pegang. Makcik kenal kan Neymar ni? Pemain bola sepak Brazil, nama dia Neymar. Dia pegang handphone, tangan dia kat belakang. Orang ambil gambar dia. Orang zoom gambar dia, nampak dia baca surah Al-Mulk. Kita pun bila dengar, ya Allah, Neymar baca surah Al-Mulk belah hutang. Depa edit. Sebab tu yang saya katakan tadi, di akhir zaman kena jadi cerdik, tuan. Saya ambil pingat di Istana Negara. Agung anugerah dekat saya pingat Datuk. Alhamdulillah. Waktu rehearsal tu, tuan-tuan. Besok nak ambil, hari ni kena datang istana. Nak ambil cara berlatih, nak berjalan, nak duduk pun semua. Saya duduk depan sekali. Tan Sri apa tu, 1, 2, 3, 4 hak saya punya. Duduk depan sekali. Saya tengok sebelah saya kerusi kosong. Saya tengok nama dia. Chan Kong Choi. Cina. Tapi masa rehearsal dia tak datang. Saya tak tahu siapa dia. Saya pun berlatih cara tak, cara tunduk nak ambil semua. Lepas tu balik. Esok pakai baju Melayu, kemas juga. Gini duduk kat depan. Bila duduk, saya tengok hujung. Orang pakai duduk berdiri, tengok duduk ria rendah. Siapa pula ni? Lah, rasa macam pernah tengok dia ni. Jackie Chan ni. Duduk sebelah saya lah. Chan Kong Choi duduk sebelah saya. Rupanya Jackie Chan. Hak Jackie tu nama glamour dia. Hak nama IC dia lain. Oh, tuan-tuan, dia pergi kepiah duduk sebelah saya. Orang pakat mari ambil gambar. Pegawai dalam istana tu, tuan-tuan, tegas. Tuan-tuan jangan duduk main-main. Dia tengok mereka duduk ambil gambar. Sampai mereka duduk atas kursi saya tu. Nak duduk sebelah dia. Sampai saya duduk lagu ni. Punya nak duduk rapat dengan Jackie Chan. Oh, saya kata melampau ni. Oh, sudah dah ni. Datang pegawai bentara istana tu. Bukankah saya dah cakap tidak dibenarkan mengambil gambar dalam balai Rong Sri? Duduk. Datuk, sudah Datuk. Duduk. Ui, padat muka hampa. Ambil gambar.
Saya pun duk tengok pegawai tu pergi jauh kat belakang, saya buat keluar handphone saya, Jackie Chan selfie. Saya pula ambil gambar, begini Jackie Chan. Saya begini dengan dia, seimbang dengan dia, sementara nak tunggu Agung masuk. Keluarlah surat khabar, keluarlah internet, Jackie Chan memeluk Islam. La ilaha illallah. Kita pun share. Bila masa ada Islam Allah, oi. Mudah-mudahan dia Islam lah, insya-Allah. Dia tak Islam lah. Dia dapat pingat Datuk pakai sungkuk, duduk sebelah saya, duduk tersengih tu. Kelihatan pelakon terkenal Hollywood dan Hong Kong, Jackie Chan berada di sebelah penceramah terkenal dari Malaysia, memeluk agama Islam, keluar di Indonesia tu. Tahukah kalian bahawa aktor antarabangsa Hong Kong, Jackie Chan, telah memeluk Islam? Saya pun dengar je. Apa kebenda ni tuan-tuan? Cuma jadi cerdik sikit. Apa benda yang tuan-tuan buat, kaji. Sekarang orang boleh buat macam-macam, tuan-tuan. Dan kata Nabi SAW lagi, akan berlaku pembunuhan semakin banyak. Jadi ini benda yang kita kena ingat elok-elok. Jadi saya minta pada tuan-tuan, tambahkan imun dalam badan kita. Kita minta pada Allah, Allah pelihara Malaysia, Allah pelihara kita di Melaka, di mana-mana saja. Janganlah COVID, Omikron lah apa bala semua ni janganlah datang. Kita minta semua pihak beringat. Terima kasih pada pihak polis, Kementerian Kesihatan, doktor, hospital lah, macam-macam lah yang duk tolong macam-macam. Tetapi kita juga kena buat persiapan untuk diri kita. Dulu bila saya sebut, cubalah berubat dengan habbatus sauda. Orang maki saya, Ustaz Kazim ni bodoh. Ustaz-ustaz pun tibai saya juga. Saya kata, makanlah habbatus sauda sebagai satu ubat tambahan kita. Makinya saya. Habbatus sauda ni zaman Nabi boleh lah, zaman sekarang lain. Lalah dia mati pasal COVID. Lepas tu orang pakai cari habbatus sauda. Jadi lagi sekali saya nak merayu pada tuan-tuan, dia adalah hadis Nabi. Setiap pagi saya minum segelas air madu lebah, saya ambil campur dengan air panas, saya ambil habbatus sauda, saya rendam lepas subuh. Saat lagi pukul 8 pagi saya nak pergi ke office, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itulah minuman saya setiap pagi. Dan bila saya nak pergi ceramah, saya ada 2 flas air panas. 1 flas kopi untuk kencing manis saya, kopi pria katak apa semua. 1 lagi teh ataupun madu habbatus sauda ada dalam kereta saya. Saya minum air itu tuan-tuan. Untuk imun habbatus sauda dan madu lebah. 1. 2. Madu lebah. Tengok malam ni ramai hak duk batuk. Depa tanya petua pada saya, Ustaz, apa petua untuk batuk Ustaz? Jawapan saya, jangan batuk. InsyaAllah tak batuk. Tak pernah faham, tak faham tu lah. Bila rasa nak tak batuk, lega. Ambil madu lebah sebotol macam ni. Jangan tuan-tuan kata saya berniaga pula. Tak, saya tak berniaga ni. Ni hak saya buat. Ambil madu lebah. Ambil buah lemon, basuh, potong. Bubuh dalam madu lebah, tutup. Besok pagi minum. Batuk tuan-tuan insya-Allah hilang. Cuba buat.
Saya tuan-tuan, kalau tak ada madu lebah, saya ambil air asam Jawa tu, bubuh atas bumbung. Ustaz, bumbung tinggi Ustaz. Buh atas pos garaj tu. Ambil tangga buh. Pukul 10 malam besok lepas subuh ambil minum. Ambil air embun tu tuan-tuan. InsyaAllah batuk hilang. Nombor 2. Kalau boleh letak atas bumbung. Kalau masalah saya Ustaz, saya rumah flat tak ada bumbung. Nasihat nak kata apa? Siapa suruh beli rumah flat tak daya nak jawab. Anak atas kali. Atas rooftop tu di atas dia. InsyaAllah. Nombor 3. Paru-paru. Benda ni dia akan mari pada paru-paru. Ada 2, belah kanan, belah kiri. Tetap madu lebah. Okey, sekarang makcik sakit belada belah mana? Belah kiri Ustaz. Ambil madu, boh lang sudu, minum. Sengitkan sikit, mudah-mudahan dia turun. Sengit belah ni dia turun. Nah, abang kita gelak Ustaz. Sungguh lah, saya buat. Nyengit-nyengit minum tuan. Madu dan air minyak zaitun. Saya dah umur 50 lebih tuan-tuan. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam. Cuba tuan-tuan tengok. Bukan saya suruh tuan-tuan dengar lagu tu. Saya tarik lagu tu, tak ada tarik nafas. Setengah orang, hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, seram. Dia saya ceramah tadi sebelum pukul 8, lah pukul 9. Segelas air, setitik air tak minum. Tuan-tuan 2 kali turun dah, naik 2 kali dah. Paru-paru supaya napas dengan baik. Apa dia? Minyak zaitun. Tolonglah minum. Start daripada besok. Supaya bernafas jadi senang. Dan yang terakhir, yang keempat, saya minta pada tuan-tuan, jus durian Belanda. Kalau tak ada jus, minum, makan durian Belanda. Ini petua yang saya buat. Tuan-tuan ingat saya ada penyakit macam-macam. Tapi saya lawan, saya bangun. Saya terus cakap. Sihir macam-macam. Hak sihir-sihir, kalau tuan-tuan jadi saya, mati lama lah. Kalau tuan-tuan jadi saya, ni rasa tak keluar rumah. Nasi di rumah saya 2 jam je, lepas tu basi. Saya ulang balik, nasi kalau masak di rumah saya, masak rice cooker tu 2 jam je tahan, lepas tu basi. Sampai tahap macam tu sihir. Saya tak tidur tuan-tuan, semalam saya tak tidur. Berapa lama dah saya tak tidur. Bila saya tak tidur satu malam tu, pukul 3 pagi, saya tak tidur. Saya duduk tengok YouTube. Saya pasang YouTube Al-Quran 30 juzuk non-stop 11 jam. 11 jam non-stop. Dia baca, saya ikut sekali. Pintu bilik saya buka. Saya tengok kereta cucu saya berjalan. Kereta jenis transformer tu, bila berjalan, kedai-kedai boleh bangun. Lagi jalan-jalan jadi kereta. Lagi bangun jadi transformer pula. Saya tengok, aku suka hang lah. Saya fikir, dia pun nak main transformer kan, mampu dia. Macam-macam ujian. Tapi Allah Ta'ala bagi kesihatan tang sini pula. Maka kesihatan di situlah yang saya nak kongsi pada tuan-tuan. Kita tak tahu nak main menatang apa pula ni. Dan yang terakhir saya nak sebut pada tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis Nabi tentang akhir zaman. Kata Nabi apa? Kata Nabi, Ad-Dajjal
Ghairud dajjal akhwafuni alaikum an yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa in yakhruj wa lastu fikum fa amru'u hajijun nafsihi wallahu khalaqatani ala kulli muslim. Kata Nabi, aku tak takut Dajjal keluar pada kamu. Aku tak takut. Ghairud dajjal akhwafuni alaikum. Aku tak takut Dajjal keluar pada kamu. Kerana kata Nabi, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dinukum. Kalaulah Dajjal keluar pada waktu itu, aku masih bersama kamu. Aku yang akan berjawab dengan Dajjal. Tetapi kata Nabi, wa in yakhruj wa lastu fikum. Yang aku takut ialah kalau dia keluar, aku tak ada. Aku tak ada waktu Dajjal keluar. Sudah. Yang ni aku takut. Maka pesan Nabi pada kita, kalau Dajjal keluar dan waktu itu Nabi tidak ada, kata Nabi, famru'u hajijun nafsihi, maka kamulah, diri sendiri kamulah yang lawan Dajjal itu. Wallahu, dan Allah Ta'ala itu khalaqatani ala kulli muslim, menjadikan aku untuk setiap orang Islam. Tuan-tuan yang saya hormati, apa maksud hadis ni? Kata Nabi, aku tak takut Dajjal keluar di tengah-tengah kamu sebab aku masih ada dengan kamu semua. Yang aku takut bila Dajjal keluar, aku dah tak ada. Siapa yang nak berhujah dengan Dajjal? Kata Nabi, diri kamu sendirilah yang berhujah dengan Dajjal. Lawan Dajjal itu. Kenapa Nabi sebut kita sendiri yang kena lawan dengan Dajjal? Pergi mana ulama-ulama? Pergi mana tok-tok guru, pendakwah-pendakwah? Pergi mana pada masa itu? Kenapa Nabi tak kata pada masa itu kamu ikutlah guru, ikutlah ulama? Nabi tak sebutlah. Nabi sebut kamulah yang sendiri lawan dengan Dajjal. Maka orang mentafsirkan hadis ni mengatakan pada masa itu, waktu Dajjal keluar, ulama-ulama yang baik habis. Yang tinggal pada masa itu ialah ulama-ulama su' yang bukan melawan Dajjal, malah membantu pula Dajjal pula. Sebab itu sebelum Dajjal ni keluar, tuan-tuan jadilah bijak dengan jalan apa? Dengan jalan berilmu. Tuntutlah ilmu. Belajar betul-betul supaya tambahkan ilmu dan tambahkan iman. Dan bila Dajjal datang, kita kenal itu Dajjal, itu pembohong. Orang lain tak mau tolong kita dah. Kalau kita ikut orang lain, kita pula sesat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, belajarlah, tuntutlah ilmu supaya kita dapat kenal mana dia Dajjal, mana dia tidak. Sekarang ni zaman macam-macam. InsyaAllah tuan-tuan, lain kalilah saya cerita pula. Sebab hari ni macam-macam cerita ni. Ada yang kata Ya'juj dan Ma'juj dah keluar. Ada yang kata Dajjal dah keluar. Ada yang kata Imam Mahdi dah terbit di Pakistan. Dia tak tahu di Ipoh lagi lama Imam Mahdi terbit. Perempuan pula tu. Dia mengaku Imam Mahdi. Hara entah. Dia ada satu lelaki-lelaki, dia rempuh jumpa saya dalam bilik saya. Dia hentak meja. Kenapa orang kata saya bukan Imam Mahdi? Menyanda macam ni. Saya kata, kenapa bang? Tak, saya heran. Kenapa orang kata saya bukan Imam Mahdi? Ada yang cakap macam tu. Sebab adalah saya datang jumpa ustaz ni. Tak mana tak kenal saya. Tengok pada bulu kening tu, ciri-ciri Mahdi tu ada. Bulu kening tebal. Hidung mancung putih tu nampak. Imam Mahdi nampak. Ustaz macam ni lah saya nak. Abang asal orang mana? Cemur tak? Oh cemur. Pandai cakap Arab? Tak pandai. Itulah abang bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi cakap Arab abang. Oh. Jadi saya bukan Imam Mahdi. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Ambillah balik. Selamat Ustaz. Tapi saya masih berdoa sampai sekarang. Ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab. Ya Allah. Buat yang dia masuk kelas Lughatul Arabiyah 2 tahun, dia datang balik, Ustaz, ana kalim bil Lughatul Arabiyah. Mampu pula saya tuan-tuan. Jadi insya-Allah
kita akan cerita turutan tanda-tanda akhir zaman ni. Janganlah main belasah kata Ya'juj dan Ma'juj dah keluar. Sat dulu, kaji dulu, ada hadis dia. Kalau tuan-tuan duk dengar ni, tuan-tuan pening. Ya'juj dan Ma'juj dah terbit dah keluar dah, duk di Israel sekarang. Sabar selalu, ada hadis dia menghuraikan dia. Jadi kalau ada masa saya hurai satu-satu mengikut turutan yang Nabi ajar. Macam mana yang kata tanda-tanda akhir zaman. Bila Ustaz? Last saya mari di masjid ni 2018. Hampir 5 tahun yang lepas. Jadi kalau nak baca turutan tanda akhir zaman tu 2030 ataupun 2008 tuan-tuan. Baru kita sambung balik selepas 5 tahun daripada sekarang. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.